صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. InsyaAllah ibu ayah semua kita baca sama-sama selawat azimiyah yang diajarkan kepada saya oleh Habib Hadi Al-Attaf ya, Masya-Allah. Dia adalah cicit kepada mufti pertama Johor iaitu Habib Salim bin Ahmad Al-Attaf. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim alladhi mala'a arkana arshillahil azim wa qamat bihi awalimullahil azim an tusalliya ala maulana Muhammadin dzil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim biqadri azamati dzatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adala ma fi ilmillahil azim salatan daimatan binawamillahil azim ta'ziman lihaqqika ya maulana ya Muhammad ya dzal khuluqil azim وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. الحمد لله. Ibu ayah yang dirahmati Allah SWT, syukur pada Allah, hari ini kita sambung siri yang ketiga daripada kursus kita Nahwu Shorof surah Al-Fatihah, tadabbur ya, insya-Allah. Tadabbur dari segi Nahwu Shorof. Kita masuk ayat 6 dan ke-7. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan Ummi Naimah dan yang lain-lain, alhamdulillah. Jadi firman Allah Taala surah Al-Fatihah ayat ke-6 dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Okay. Ihdi buaya. Ihdi adalah fi'il amar daripada fi'il madhinya hada, mudhari'nya yahdi. Masdarnya hudan ataupun hidayah. Boleh hudan boleh, hidayah pun boleh. Okey. Jadi fi'il amar macam kita belajar, fi'il amar dibuat daripada fi'il mudhari'. Fi'il amar dibuat daripada fi'il mudhari' dan fi'il mudhari' itu di antara kotak 7 hingga 12 saja. Maka perkataan ihdi datang daripada tahdi. Yahdi, dia memberi petunjuk. Tahdi, kamu memberi petunjuk. Engkau memberi petunjuk. Jadi kita nak tukar daripada mana engkau memberi petunjuk kepada tunjukkanlah olehmu. Tunjuki olehmu. Kita minta doa pada Allah, Allah tunjukkan kita. Jadi daripada tahdi, macam biasa langkah pertama kita buang huruf mudhara'ah, huruf ta kita buang. Maka jadi macam ni, ha mati, dal, ya. Kemudian huruf ha tak boleh nak baca, kita datangkan alif macam ni, alif. Dan kita tengok huruf yang ketiga. Huruf ketiga adalah dal baris bawah. Maka alif pun diberikan baris bawah kerana huruf ketiganya baris bawah. Depan dah selesai, dah boleh baca. Tengok pula huruf akhirnya daripada awal tadi, kalimah tahdi ada huruf illah. Akhirnya ada huruf illah. Maka ibu ayah semua, apa kita buat? Huruf illah tu kita hazafkan. Kita hazafkan huruf illah, huruf ya ni kita hazaf, kita buang. Maka jadilah ihdi sahaja. Ihdi sahaja maksudnya tunjukkanlah. Tunjukkanlah olehmu. Daripada tahdi, engkau menunjukkan, engkau memberi hidayah. Kalau ihdi, berilah petunjuk. Berilah hidayah. Kurniakan hidayah. Itu fi'il amar tetapi memberi makna doa. Pasal kalau daripada kita kepada Allah, kita tak kata amar. Kita kata doa. Okey, ihdi. Kemudian ada na selepasnya. Na ini menjadi maf'ul bihi. Menjadi maf'ul bihi. Maf'ul bihi mesti apa ibu ayah? Maf'ul bihi i'rabnya mesti nasab. Maka ini dhamir apa namanya? Na ni dhamir apa namanya?
Dhamir mansub muttasil. Nama dhamirnya dhamir mansub muttasil. Jelas ya? Okey. Ihdina, tunjuklah olehmu wahai Allah akan kami. Jadi kita panggil na ni dhamir mansub muttasil, maf'ul bihi yang pertama. Maf'ul bihi yang pertama. Tunjukkanlah olehmu wahai Allah akan kami. Kita minta Allah tunjukkan apa? Kita minta Allah tunjukkan kita as-sirata al-mustaqimah. Okey, mustaqimah. As-sirata al-mustaqimah, jalan yang lurus. Jadi as-sirata kenapa dia fathah ni? Pasal dia maf'ul bihi. Dia maf'ul bihi maka dia nasabnya dengan fathah. As-sirata. As-sirata maf'ul bihi yang kedua. Na ni maf'ul bihi pertama. As-sirata maf'ul bihi yang kedua. Dan al-mustaqim jadi apa ibu ayah pada as-sirat? Cuba tengok jalan ada tak yang semua? Mesti ada yang. Jadi al-mustaqim jadi sifat kepada as-sirat. Jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Itulah dia jalan syariah. Jalan syariat Islam, jalan Nabi Muhammad SAW. Jalan yang ditunjukkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Okey. Jadi al-mustaqim ini isim apa al-mustaqim ni? Al-mustaqim adalah isim fa'il daripada fi'il madhinya istaqama. Istaqama, mudhari'nya yastaqimu. Yastaqimu, masdarnya istiqamah. Jadi kita sebut istiqamah. Istiqamah itu adalah masdar. Ya, istiqamatan, isim fa'ilnya mustaqimun. Okey. Mustaqimun sini. Nampak ibu ayah ya? Jadi mustaqim adalah isim fa'il. Isim fa'il daripada istaqama yastaqimu. Jadi huruf asalnya apa? Huruf asalnya dia datang daripada perkataan qiyam. Qiyam maksudnya berdiri. Okey. Jadi mustaqim, kalau kita kata qiyam mesti berdiri tegak. Mesti berdiri tegak. Jadi mustaqim isim fa'il, maksudnya lurus. Kalau berdiri tegak mesti lurus. Kalau bengkok ke depan, bengkok ke belakang tak panggil tegak lah. Jadi boya semua mustaqim, jalan yang lurus. Boya jalan lurus tu jalan apa? Allah Ta'ala telah tafsirkan, kita panggil tafsir Al-Quran bil Quran. Allah Ta'ala mentafsirkan kalimah as-sirata al-mustaqim dalam ayat ke-6 dengan ayat ke-7. Maksudnya ayat ke-6 itu as-sirata al-mustaqim, Allah tafsirkan as-sirat itu pada ayat ke-7. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, macam tu. Okey. Kita tengok ayat yang ke-7. Ya. Sirata. Okey. Sirata alladzina an'amta alaihim. Okay. Sirata alladzina an'amta alaihim. Jadi ibu ayah, kenapa dibaca sirata nasab tu? Kenapa dibaca nasab sirata? Kerana cuba tengok ayat yang ke-6, as-sirata al-mustaqim, jalan lurus. Jalan lurus Allah sebut. Kemudian ayat 7 Allah sebut jalan orang-orang yang kau bagi nikmat. Saya nak tanya ibu ayah, adakah jalan orang yang Allah bagi nikmat itu adalah jalan lurus?
adakah jalan orang yang Allah bagi nikmat tu adalah jalan yang lurus juga? Sama kan? Sama. Jadi dengan perbahasan kita beberapa hari ni, kita nak kata apa tu? Sirata ayat ke-7 adalah as-sirata al-mustaqim yang sama pada ayat ke-6. Maka kita panggil dia apa? Sebagai apa? Ba apa ibu ayah? Badal ya. Kita panggil dia sebagai badal. Badal. Kenapa sirata dibaca nasab? Pasal dia pun badal kepada as-sirata al-mustaqim. Okay, cantik semua insya-Allah. Okey, siapa yang baru tahu hari ni itu adalah badal. Siapa yang dah maksudnya kalau sebelum belajar pun dah tahu itu badal. Itu tulis ulang kaji. Baru komen baru, ulang kaji, komen ulang kaji. Sirata tu dibaca nasab kerana badal. Okey, ramai baru tahu. Cuma saya nak tanya, sekali kita terangkan itu adalah badal, boleh tak terus faham? Boleh terus faham ke ataupun makan masa? Tadi saya terangkan sirata tu adalah badal. Boleh faham teruskan rasanya? Mudah kan? Saya rasa sirata ayat ke-7 ibu ayah boleh faham kenapa dia badal. Oh, Kak Fatimah tak faham. Tak faham. Maksudnya macam mana Kak Fatimah? Macam mana Kak Fatimah tak apa tu? Ya? Apa nama faham Ustaz. Cuma bila Ustaz terang tu terasa macam macam ulang kaji dan semakin Alhamdulillah. Macam tu. Okey, tak apa. Okey. Soalan saya tadi, siapa yang dia memang baru tahu. Tapi maksudnya bila saya terangkan kali pertama tadi dan dia baru tahu dan dia memang terus faham. Ada tak? Saya rasa ibu-ibu semua boleh faham kan? Sirata adalah badal, mudah fahamlah insya-Allah. Okey, pasal apa mudah faham? Kerana ibu ayah dah faham badal tu apa. Cuba kalau ibu ayah tak faham badal tu apa, tahu badal haji, badal umrah je. Tahu badal haji, badal umrah. Tapi tak tahu badal dari segi nahu. Ibu ayah pun tak faham juga saya terangkan badal tu. Jadi oleh kerana ibu ayah dah tahu badal tu apa, bila saya terangkan sirata tu jadi badal, kita mudah faham insya-Allah. Tahniah semua ya. Jadi satu lagi ibu ayah. Kenapa sirata ni tidak ada alif lam dan tak ada tanwin macam biasa? Kenapa tak ada alif lam? Kenapa tak ada tanwin? Kenapa ibu ayah? Alif lam pun tak ada, tanwin pun tak ada. Pasal dia mudhaf. Bagus baca Wahab. Pasal dia mudhaf. Okey. Pasal dia mudhaf. Jadi kita minta pada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuklah pada kami ya Allah jalan yang lurus ya Allah. Jalan yang tak bengkok. Okey. Allah Taala telah datang sekali tafsiran jalan lurus tu macam mana? Sirata iaitu jalan, allazina orang-orang yang. Allazina isim mausul mesti untuk ramai. Dan terjemahnya dalam Quran kalau pada saya lah mesti orang-orang yang. Okey, tak boleh orang saja, dia mesti ada double orang-orang yang. Sama tak ibu ayah? Quran terjemah masing-masing ada tak orang tu diulang 2 kali? Gandaan orang tu orang-orang. Kalau saya lagi suka digandakan orang-orang. Okey, jelas ya? Okey. Orang-orang yang. Jadi allazina isim apa ibu ya? Allazina adalah isim mausul. Allazina adalah isim mausul. Isim mausul kita mungkin dah sebulan pun kita tak sebut benda ni. Mausul pasangannya apa? Mausul pasangannya mesti isim mausul mesti ada silah. Bagus. Mausul mesti ada silah. Silah mesti bentuk apa? Silah mesti bentuk jumlah. Bagus baca Wahab. Silah mesti jumlah. Bermakna allazina isim mausul, sebelah ni biasanya akan jadi silah pada dia. Dalam silah ni, silah mesti bentuk jumlah. Okey, sekarang tengok an'amta alaihim. Jumlah ini, jumlah selepas isim mausul, an'amta alaihim. Jadi an'amta alaihim ni agak-agak jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah? Jumlah fi'liyah ke jumlah ismiyah tu? An'amta alaihim. Bagus semua, jumlah fi'liyah.
Tapi ingat, baik dia jumlah fi'liyah ke, jumlah ismiyah ke, selepas isim mausul, di sini jumlah fi'liyah. Kalau ada contoh lain jumlah ismiyah, mesti ada apa dalamnya kembali pada allazina? Mesti ada apa? Bagus, mesti ada dhamir yang kembali pada isim mausul yang sesuai. Jadi ibu ayah semua, allazina isim mausul untuk muzakkar ke muannas dulu. Allazina isim mausul untuk muzakkar ke muannas? Untuk muzakkar. Bagus Pakcik Wahab. Okay, nampak semua ya? Allazina isim mausul untuk muzakkar. Kemudian adakah dia jamak ke mufrad? Dia jamak ke mufrad allazina? Dia jamak. Okay, ingat ya, allazina adalah isim mausul yang muzakkar dan jamak. Maka dalam jumlah ini mesti ada satu dhamir yang mana dia muzakkar dan dia jamak. Sebelum kita tentukan dhamir itu mana, saya nak tanya ibu ayah. Pada an'amta alaihim ada berapa dhamir dulu? Pada an'amta alaihim ada berapa dhamir dulu? Jawab tu dulu. Ada berapa dhamir pada an'amta alaihim? Ada dua, bagus Umi. Ada dua, iaitu pada ta dan pada alaihim. Tapi sesuai ke ta ni jadi dhamir yang kembali pada allazina ibu ya? Sesuai ke? Ta ni jadi dhamir yang kembali pada allazina. Sedangkan ta bukan, ta memang dia muzakkar, an'amta muzakkar. Dia muzakkar tapi dia bukan jamak. Tak sesuai. Tak sesuai. Maka yang sesuai adalah him. Him ini akan jadi dhamir yang kembali pada isim mausul allazina. Ibu yang jangan bimbang, kursus ini ada rakaman. Saya tengah rekod ni. Nanti ibu boleh ulang kaji balik. Okey. Jadi an'amta ada fi'il dan fa'ilnya ta. Fi'il dan fa'ilnya ta. Alaihim jar majrur. Jar majrur tergantung pada an'amta. Muta'alliq kepada an'amta. Okey. Jadi an'amta ada fi'il, fa'il dan jar majrur. Fi'il, fa'il dan jar majrur dikombinkan jadi jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Okey. Siratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah, iaitu jalan orang-orang yang engkau telah bagi nikmat ke atas mereka. Siapa dia orang yang Allah bagi nikmat atas mereka ibu ayah? Dalam ayat lain Allah terangkan, pertama sekali minan nabiyyin, golongan an-nabiyyin. An-nabiyyin, kemudian as-siddiqin. Kemudian asy-syuhada. Kemudian as-salihin. Okey. Jadi Allah Taala tafsirkan dalam ayat lain, pertama sekali para nabi. Siapa orang yang Allah bagi nikmat? Pertama para nabi. Jadi kalau kita nak ikut jalan lurus itu adalah jalan para nabi. Jalan para nabi adalah dakwah kepada Allah Taala. Jalan para nabi adalah mentauhidkan Allah. Semua nabi dan rasul ajak kepada la ilaha illallah. Ajak kepada mentauhidkan Allah, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Jadi barang siapa yang ikut jalan nabi, jalan rasul, selamat tak? Selamat. Dia dapat nikmat juga. As-siddiqin, orang-orang yang benar. Orang benar ni macam mana? Orang benar ni macam Sayyidina Abu Bakar. Maksudnya apa yang datang daripada Allah dan Rasul, dia benarkan. Walaupun kadang-kadang tak masuk akal. Akal manusia ni tak masuk. Tapi Allah yang kata, Rasul yang kata, dia benarkan. Golongan yang macam ni, dia termasuk golongan orang-orang yang dapat nikmat. Maka kita nak ikut jalan mereka lah. Jalan para Rasul, jalan para Nabi, jalan para Siddiqin, kemudian syuhada, jalan syuhada. Apa dia maksud syuhada ibu ayah? Syuhada maksudnya orang-orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid. Ibu ayah, apa maksud syahida yashhadu? Apa dia fi'il syahida yashhadu? Apa maksud dia? Kalau kita sebut asyhadu an la ilaha illallah kan, aku bersaksi.
Asyhadu fi'il mudhari'. Aku bersaksi. Jadi apa kena mengena saksi dengan syuhada ni? Bermakna Ibu Ayah, kematian orang yang mati syahid, dia mati macam mana? Biasanya Ibu Ayah, orang mati syahid ni di medan apa? Mati syahid akbar. Syahid akbar. Syahid yang paling besar, syahid di medan peperangan. Biasa kalau dalam medan peperangan mati syahid, dia mati dalam keadaan bersih ke badan dia? Ke badan dia ada luka, badan dia ada darah dan sebagainya? Berdarah kan? Berdarah. Kadang-kadang mungkin hancur mukanya dan sebagainya. Ibu Ayah yang dirahmati Allah, adakah orang mati syahid ini dimandikan jenazahnya? Adakah jenazahnya dimandikan ataupun dia dikebumikan dengan pakaian yang dipakai ketika jihad tu? Dia dikebumikan dengan pakaian tu. Apa tujuan dia? Supaya darah dia, pakaian itu dan cara kematian dia jadi saksi. Jadi saksi. Bagus betul. Jadi saksi ketika bangkit di padang mahsyar nanti dalam keadaan macam tu. Jadi saksi. Pakaian dia, darah jadi saksi. Pasal tu dipanggil syuhada. Syuhada ni jamak. Mufradnya syahid, jamaknya syuhada macam tu. Okey. Kita nak jadi Nabi tak boleh. Nak jadi siddiqin, kita tahulah hati kita macam mana. Banyak yang tak betul kita ni. Hati kita banyak tak betul. Syuhada, kita belum mati lagi, tak tahu syahid ke tak syahid. Tapi salihin, boleh tak kita usaha jadi salihin Ibu Ayah? Boleh tak kita nak usaha jadi orang-orang soleh? Kita boleh usaha dengan syarat. Untuk jadi soleh Ibu Ayah, pertama sekali kita kena lawan, perangi nafsu kita. Musuh utama kita adalah nafsu kita. Ibu Ayah ingat ya, musuh utama kita adalah nafsu kita dulu. Bukan dajjal, bukan syaitan. Musuh utama kita adalah diri sendiri dulu. Ni Habib Hadi pesan pada saya. Musuh utama kita adalah nafsu kita sendiri. Perangi nafsu habis-habisan. Lepas itu baru kita dapat lawan syaitan dan lawan jin. Lawan syaitan, lawan iblis yang nak goda kita. Kalau iblis, syaitan nak goda kita, kita dapat kalahkan nafsu, insyaAllah jin syaitan kita dapat kalahkan. Tapi kalau nafsu kita pun kita kalah, jin tak ada, syaitan tak ada, iblis tak ada pun, bulan puasa tak ada, semua dah kena ikat pun, kita kalah juga. Pasal apa? Pasal kita kalah dengan nafsu kita. Nafsu tu diri kita tu sendirilah. Kita kena lawan. Dengan syarat kita lawan nafsu, kemudian kita dapat lawan iblis, lawan syaitan yang betul jihad Kak Fatimah, betul. Lawan apa kemudian, itulah kita kena jaga sungguh. Jadi untuk jaga diri kita, dua benda penting yang Habib Hadi pesan pada saya. Pertama, mesti jaga makan. Mesti pastikan yang masuk dalam badan kita ni betul-betul halal dan thayyiban. Betul-betul halal dan thayyiban, insya-Allah terpelihara kita. Yang syubhat-syubhat ni kita tinggalkan. Yang kedua, pastikan pergaulan kita betul-betul dengan orang yang dekat dengan Allah. Kalau kita bergaul sembrono saja, orang mengumpat kita ikut, orang kata orang kita ikut, ya, buat benda lara kita ikut, semua benda nak ikut pasal apa? Pergaulan tak betul. Cuba kalau ibu ayah bergaul dekat masjid dengan orang-orang yang suka selawat, orang suka baca Quran, kan? Tapi hati-hati, dekat masjid pun, walaupun kat masjid, tapi kalau bergaul dengan orang suka mengumpat, walaupun kat masjid, sambil merewang-rewang tu, mengumpat sana sini, pun tak jadi juga. Pergaulan kita kena jaga, insyaAllah ya. Jadi siapa yang Allah bagi nikmat, 4 golongan. Para Nabi, para Siddiqin, Syuhada dan juga Salihin. Okey. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan. Okey. Al-maghdubi. Al-maghdubi. Okey. Al-maghdubi tu, ibu ayah, kalimah al-maghdubi. Dia daripada ghadiba yaghdabu. Ghadiba yaghdabu. Okey. Dia bab fa'ila yaf'alu. Masdarnya ghadaban ataupun ghadaban. Isim fa'ilnya ghadibun, isim fa'ilnya ghadibun.
Tapi isim maf'ulnya maghdubun, isim maf'ul. Maghdubun. Okay, saya tak tulis semua lah. Saya tulis kalau kotak 8 tu terus masuk pada kotak ke-8. Maghdubun atau wazan maf'ulun. Isim maf'ul. Jadi al-maghdubi alaihim. Al-maghdub adalah isim maf'ul daripada ghadiba yaghdabu. Nabi pesan pada sahabat, Nabi ulang 3 kali. Faradda miraran la taghdab. Nabi pesan, jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Jangan kamu marah. 3 kali Nabi pesan, jangan marah. Jadi ibu ayah, marah sama juga dengan makna murka. Jadi maghdubi, cuba tengok terjemah masing-masing. Ghairi bukan al-maghdubi alaihim, yang dimurkai ke atas mereka. Betul? Al-maghdub yang dimurkai. Mesti ada yang, mesti ada di. Betul tak? Kerana dia isim maf'ul. Isim maf'ul ada yang, ada di. Kalau isim fa'il yang isim maf'ul yang di. Nampak tak? Yang dimurkai, betul. Yang dimurkai. Kenapa? Kerana dia isim maf'ul. Cuma nak tanya pula, yang dimurkai itu siapa agak-agak ibu ayah? Yang dimurkai itu siapa agak-agak? Yang dimurkai adalah golongan Yahudi. Orang Yahudi adalah yang dimurkai oleh Allah. Pasal apa? Pasal mereka punya jahat ni jahat teruk. Jahat dia teruk sangat. Ustaz, bukankah ada agama-agama lain, bangsa-bangsa lain yang tak beriman pada Allah, yang menganut agama selain daripada Islam? Adakah Allah Ta'ala tak murka pada mereka? Allah murka juga, tapi Yahudi paling dimurkai. Okey, nak tanya ibu ayah, Yahudi tahu tak Nabi Muhammad SAW akan dibangkitkan? Adakah mereka tahu masa zaman Nabi dulu? Mereka sangat tahu. Kerana mereka sangat tahulah mereka pindah ke Yathrib. Mereka pindah ke Yathrib. Yathrib tu apa ibu ayah? Yathrib tu nama apa? Yathrib adalah nama apa? Sebelum itu nama Madinah. Dalam kitab Taurat bagi tahu kebangkitan akhir zaman pada ketika itulah. Kebangkitan Nabi yang terakhir adalah di tempat yang banyak pokok kurma. Jadi banyak pokok kurma kat mana? Mekah ke Madinah? Banyak pokok kurma. Ibu-ibu pergi kebun kurma kat mana? Mekah ke Madinah? Madinah. Kita pergi kebun kurma, banyak kebun kurma tu kat Madinah. Mekah kita tak pergi. Mekah kita tak pergi. Kita pergi kebun kurma banyak kat Madinah. Macam-macam kebun kurma ada. Jadi Yahudi, mereka dah belajar dalam kitab Taurat. Yang mana Nabi akhir zaman akan dibangkitkan dekat tempat yang banyak. Banyak tu. Dan mereka buat persediaan dah, Masya Allah. Tiba-tiba kecoh. Kecoh yang mana di Mekah, di negara Arab, di Mekah, ada seorang Nabi telah dibangkitkan. Jadi marah ke tidak Yahudi? Yahudi membayangkan Nabi akhir zaman itu, Nabi terakhir itu adalah Yahudi juga. Macam tu lah Bani Israel. Tiba-tiba daripada Arab. Jadi, ibu ayah, Yahudi tahu Nabi itu allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami kurniakan kitab pada mereka, mereka kenal Nabi Muhammad macam kenal anak sendiri. Ada tak ibu-ibu tak kenal anak sendiri? Anak ibu sendiri, ibu kenal. Kenal betul anak ibu, memang kenal betul. Muka dia macam mana? Kalau ada orang muka seiras pun ibu tahu itu bukan anak ibu. Anak ibu macam ni sifat dia, macam ni ciri-ciri dia. Itulah orang Yahudi kenal Nabi Muhammad macam mana. Kenal sangat-sangat. Tapi mereka tak beriman pada Allah. Agak-agak murka Allah pada mereka ni, murka biasa ke murka yang sangat-sangat? Murka yang lebih daripada yang lain. Tentu murka Allah lebih daripada yang lain kerana mereka ni kenal Nabi. Yang agama lain tak beriman dengan Nabi pasal jahil. Mereka tak beriman dengan Nabi pasal sombong. Nampak tak beza? Mereka tak beriman dengan Nabi pasal sombong. Sampai sekarang. Ibu ayah sekarang, Nabi kata, boleh tak ni kelas-kelas ni, kelas-kelas untuk Fatihah ni ambil masa sikit, boleh tak ibu ayah? Lama sikit, boleh tak? Boleh Saya nak terangkan betul-betul ni, supaya faham betul-betul. Boleh Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah SWT, apa nak cakap tadi Lupa pula.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cakap apa tadi? Apalah perkataan saya tadi? Sebelum saya tanya tu. Murka. Murka. Okey. Yalah. Ibu ayah yang dirahmati Allah SWT, agama-agama lain bukan Allah Ta'ala tak marah, Allah marah. Tapi Yahudi ni Allah Ta'ala dah bagi tahu sifat-sifat Nabi macam mana. Mereka kenal Nabi betul-betul, tapi mereka tak nak beriman dengan Nabi SAW. Sampai sekarang ni ibu ayah. Sampai sekarang ni, nak tahu tak? Nabi dalam hadis Nabi sebut tak ada pokok-pokok gharqad. Pokok gharqad dalam hadis Nabi, yang mana ketika mana dikejar orang Yahudi di akhir zaman nanti, pokok gharqad inilah yang akan melindungi orang Yahudi. Sedangkan semua benda, batu, pokok-pokok lain semua akan berkata, di belakang aku ada Yahudi, bunuhlah dia. Pernah tak dengar hadis ni? Ada dengar kan? Kita biasa dengarkan hadis ni. Jadi, ibu ayah semua, mereka tanam tak pokok tu? Mereka tanam tak pokok tu? Mereka tanam sungguh-sungguh pokok tu. Tanam pula. Kata tak beriman dengan Nabi Muhammad, tapi kau tanam kenapa? Kenapa kau tanam pokok tu? Tak payahlah tanam. Maksudnya dia orang tahu Nabi tu memang Nabi. Mereka tahu Nabi tu memang Nabi. Mereka tahu Imam Mahdi tu pasti muncul. Pasal tu dia buat macam-macam cara untuk trace Imam Mahdi tu. Dia buat macam-macam cara sekarang ni. Jadi ibu-ibu kena banyakkan selawat akhir zaman. Akhir zaman ni banyak keselawat, Allah bagi ketajaman mata hati. Ketajaman mata hati tu Allah Ta'ala bagi. Akhir zaman ni, zaman sekarang ni, zaman sekarang ni, orang-orang yang tak ikut arus semasa. Arus sekarang ni, arus apa kata semua kita ikut aja. Orang yang tak ikut arus akan jadi macam orang-orang yang dipulaukan. Orang-orang yang menjadi orang-orang yang akan dipulaukan. Bersedialah ibu ayah kalau betul-betul ibu ayah beriman dengan Allah dan Rasul, mempercayai segala apa yang akan berlaku di akhir zaman ni, ibu-ibu akan jadi orang-orang yang mungkin akan dipulaukan. Pasal apa? Pasal kita tak nak ikut arus. Tak apalah, itu saya tak nak bahas. Tapi ibu-ibu banyakkan selawat minimal 1000 kali sehari, Allah Ta'ala akan tunjukkan. Satu persatu nanti insya-Allah. Okey. Jadi kenapa Yahudi Allah murka? Kerana mereka ada ilmu, tahu Islam itu betul, Nabi Muhammad itu betul, mereka tak nak beriman, Allah murka. Satu lagi, waladhdallin. Okey. Waladhdallin tu ibu ayah daripada dhalla yadhillu. Fi'ilnya adalah dhalla, dia mudha'af. Dhalla mudhari'nya yadhillu. Masdarnya dhalalan. Dhalalan. Isim fa'ilnya dhallin. Asalnya macam ni. Okay. Asalnya macam ni, dhallun macam tu. Okey. Kalau jamak muzakkar salim macam ni. Dhalluna. Okey. Dhalluna. Sorry. Okey, saya tulisan saya pun dah jadi apa dah malam-malam tak nampak dah. Dhalluna. Sekarang dibaca dhallina. Okey. Jadi apa maksud dhalla ni? Sesat. Sesat, ibu ayah, sesat ni kenapa sesat? Kerana mereka beriman tak dengan Allah ibu ayah. Orang-orang Kristian, Nasrani beriman tak dengan Allah? Kristian. Beriman umi, mereka beriman dengan Allah umi. Orang Kristian beriman dengan Allah. Dia kata Allah Ta'ala is God. Allah Ta'ala itu Tuhan. Tapi masa yang sama, Nabi Isa pun anak Allah. Masa yang sama, Nabi Isa anak Allah juga. Nabi Isa pun mereka beriman. Allah pun beriman. Nabi Isa pun beriman. Jibril pun, Ruhul Qudus pun sama juga. Jadi itu mereka panggil Trinity. Ruhul Qudus, Jibril, anak perempuan Allah. Anak perempuan Allah, Nabi Isa, anak Allah. Allah Ta'ala itu Tuhan. Jadi anak Allah pun Tuhan jugalah. Macam tu. Wal'ayazubillah, ibu ayah. Sesat ke tak sesat macam tu? Sesat ke tak sesat? Itulah kesesatan yang nyata. Mereka kata Allah Ta'ala ada anak. Sangat-sangat berat. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Ingat tak kita belajar surah Kahfi? Ayat kedua dah sebut dah wayunzira. Ayat keempat Allah sebut lagi wayunzira. Dan Allah khususkan wayunzira alladzina qalu ittakhadha Allahu walada. Al-Quran datang untuk bagi warning keras pada orang yang kata Allah Ta'ala ada anak. Sampai kali kedua pun Allah sebut khas untuk orang yang kata Allah Ta'ala ada anak. Maksudnya kabura ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Kaburat kalimatan takhruju min afwahim. Sangat besar kalimah yang keluar daripada lidah mereka, mulut mereka. Double warning. Mereka kata apa? Kata Allah dah tak nak beriman pada Allah. Kata pula Nabi Isa tu anak Allah. Kata pula Jibril tu anak perempuan Allah, malaikat anak perempuan Allah. Wal'ayazubillah. Jadi ibu ayah, untung tak kita termasuk golongan orang yang beriman. Untung sangat kan? Kita tak minta apa tapi Allah Ta'ala telah jadikan kita golongan orang yang beriman pada Allah. Dan untung apa lagi? Untung lagi beriman pada Allah, Allah pilih juga kita untuk jadi orang beriman yang bersungguh-sungguh sekarang ni, bersungguh-sungguh nak cari redha Allah. Bersungguh-sungguh, malam ni dah ngantuk dah 10:30 ni. Tapi masih lagi nak belajar, nak tahu kitab Allah, nak belajar kitab Allah, nak belajar Al-Quran, belajar surah Fatihah. Ni Allah Ta'ala pilih ibu ayah. Allah Ta'ala pilih. Dah Fatihah hari-hari kita baca. Kita baca pula dalam keadaan meyakini. Dan kita memahami nasarahnya satu lagi. Itu satu. Memahami tafsirnya pula. Jadi nikmat sangat, syukur sangat ibu ayah. Jadi peliharalah. Sungguh-sungguh kita minta, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, tolonglah ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kami nak jadi orang yang dapat nikmat ya Allah, bukan jalan orang-orang yang kau murkai ya Allah, bukan jalan orang sesat. Tahniah ibu ayah semua, tahniah. Jihad, Masya Allah, jihad tadabbur ya Kak Fatimah ya, Masya Allah ya. Okey, setakat ini sajalah ibu ayah ya. Setakat ini saja untuk kita memahami secara asas lah. Bukan secara detail, asas saja. Untuk kita memahami secara asas, Nahu Sorof surah Al-Fatihah, masa yang sama membawa kepada tadabbur sekali surah Fatihah. Ini bukan tafsir ya. Kita bukan belajar tafsir surah Fatihah ni. Kita belajar Nahu Sorof saja. Okey, mudah-mudahan membantu ibu ayah untuk belajar tafsir surah Fatihah nanti dengan sesiapa ulama-ulama yang ada di sekitar kawasan ibu ayah semua, insya-Allah. Pastikan akhir zaman ni ibu ayah kita berdamping dengan para ulama, berdamping dengan majlis ilmu. Last saya nak bagi tahu, akhir zaman ni sekarang ni kita tengah tenggelam tau. Manusia sekarang ni ibu ayah, betul tak? Seluruh dunia tengah tenggelam dengan dosa maksiat. Seluruh dunia tengah tenggelam dengan dosa dan maksiat. Macam-macam lah. Dengan laranya, dengan hiburan, artis disanjung. Kalau kita nak selamat ibu ayah, nak selamat, lazimi majlis ilmu, lazimi majlis selawat, lazimi majlis zikir, lazimi majlis-majlis yang buat kita ingat Allah Ta'ala, ingat Rasulullah. Jangan sesekali duduk dalam majlis mengumpat, majlis yang lara, majlis yang majlis yang padanya tidak diingati Allah dan Rasul. Kita akan rosak. Jadi semua majlis-majlis ilmu ni adalah seperti pelampung yang kita pegang, pelampung tu. Kita tengah lemas ni, ramai orang lemas, kita ada pelampung yang kita pegang sebelum datang bahtera penyelamat. Apa bahtera penyelamat tu ibu ayah? Apa dia bahtera penyelamat tu? Imam Mahdi. Tak lama lagi ni Imam Mahdi akan muncul ni. Tak lama je lagi. Tak lama sangat Imam Mahdi akan muncul. Allah Ta'ala akan munculkan Imam Mahdi. Dan macam-macam peristiwa akan berlaku ibu ayah. Pesan saya sungguh-sungguh pada ibu ayah, selawat. InsyaAllah ya. Setakat itu saja, minta maaf segala kekurangan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.